Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian fiqh sirah berkenaan dengan penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha membina semula Kaabah. Kaabah ini telah dibina oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan dapat dilaksanakan selepas mengalami beberapa persengketaan dan permusuhan dengan penyembah-penyembah berhala. Pembinaan ini diselenggarakan mengikut wahyu ilahi seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, yakni membina dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-127. Setelah beberapa ketika berlalu, Kaabah yang dibina oleh Sayyidina Ibrahim dan anaknya tadi mula retak-retak dan pecah. Di antara bencana yang telah melanda dan merubah Kaabah ialah banjir. Beberapa tahun sebelum dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerosakan ini menyebabkan puak-puak Quraisy terpaksa berusaha mendirikan semula binaan Kaabah lantaran kehormatan dan kemuliaannya. Justru Kaabah ini telah pun dimulia dan dihormati sejak beberapa lama yang lampau, yang telah diwarisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam usaha pembinaan semula ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turut serta memberi sumbangan fikiran dan tenaga. Baginda sendiri telah berusaha mengangkut batu-batu dengan tangan baginda sendiri. Usaha Rasulullah SAW tadi telah memberi kesan begitu mendalam, di mana baginda telah dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh puak-puak Arab, iaitu siapakah yang lebih utama meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Perbalahan ini dapat diatasi setelah mana semua puak yang berselisih bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda memang terkenal di kalangan orang-orang Arab di masa itu dengan Al-Amin, yang mempunyai amanah dan disukai ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita berbincang berkenaan dengan satu kisah yang berkait dengan Kaabah yang dibina semula ataupun yang direnovate semula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita baca sejarah Kaabah ni, sebahagian ulama sebut bahawa Kaabah ni tapaknya dia bukan sahaja menjadi kiblat bermula di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tetapi tapak Kaabah ini sebenarnya
telah menjadi kiblat dan juga tempat ibadat yang paling awal sejak daripada Nabi Allah Adam AS. Cuma ada yang sebut begitu. Cumanya dari segi asas binaan yang tercatat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, asas Kaabah diletakkan kembali oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maknanya tapak binaan itu dibina dan dibuat di zaman Nabi Allah dan juga Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Jadi untuk maklumat kita, walaupun di sana ada yang menyatakan bahawa tapak itu sudah menjadi kiblat yang lebih awal, cumanya tidak ada satu nas yang konkret daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kita tidak menolak pendapat yang menyatakan bahawa tapak Kaabah itu sebenarnya telah awal sebelum daripada dibina semula di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim bina Kaabah, kalau kita tengok dari sejarahnya, pada waktu itu tak ada tapak. Maknanya orang yang pertama yang letakkan tapak disebabkan oleh perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tapak itu bertahan sehingga ke hari ini adalah diasaskan dan diletakkan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Jadi pada zaman itu, untuk maklumat kita, zaman itu zaman dunia berada dalam keadaan Islam. Dunia berada dalam keadaan Islam. Kalau kita tengok pada zaman itu, Babylon sudah beriman selepas Namrud dihancurkan oleh Allah. Pada zaman itu, antara kuasa yang terdekat ataupun negara yang terdekat dengan Kaabah antaranya ialah Syam. Syam pada waktu itu adalah sebuah negara Islam. Adalah sebuah negara Islam yang menjadi tempat tinggalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama kata, macam mana kita nak kenal negara tu Islam ataupun tidak? Antaranya ialah bila mana Rasul boleh berada dalam negara tersebut dalam keadaan aman. Sebab Rasul ni dia tak sama dengan Nabi. Nabi ni dia terima wahyu tapi dia tak wajib sampaikan. Maknanya Nabi ni kalau berlaku maksiat ke, kalau contohnya kita ambil, kalau berlaku kerajaan non-Islami ataupun kerajaan kafir pada waktu itu, Nabi dia tak wajib untuk menentang kerajaan itu. Tetapi berbeza dengan Rasul. Rasul ni dia terima wahyu dan wajib sampaikan. Maknanya seorang Rasul dia tak boleh berada dalam sebuah negara yang kufur kepada Allah. Sebab Rasul ni ialah seorang manusia yang terima wahyu dan wajib sampaikan wahyu. Jadi sebab itu bila Nabi Ibrahim diutuskan di Babylon sebagai seorang Rasul, bukan Nabi je. Nabi dengan Rasul ni beza dia ialah Nabi terima wahyu tapi tak wajib sampaikan kepada orang lain. Contohnya Nabi Khidir alaihissalam, sebab tu dia tak ada pengikut. Sebab dia terima wahyu untuk dia seorang. Dia tak wajib sampaikan kepada orang lain. Rasul ni antaranya dia ada pengikut. Sebab apa ada pengikut? Sebab dia terima wahyu dan dia wajib beritahu orang. Benda yang mungkar dia wajib lawan. Bukan setakat wajib beritahu ini mungkar. Tapi Rasul ni antara sifatnya ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa makna nahi mungkar? Nahi mungkar ni dia tak sama dengan yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair setakat beritahu, wahai raja, kahwin dengan anak saudara haram. Lepas tu nak ikut, tak mau ikut, itu kamu punya pasal. Itu dia panggil yad'una ilal khair. Tetapi nahi mungkar ni maknanya, contoh kita ambil macam Nabi Zakaria. Dia lawan dengan raja di Kanus yang nak kahwin dengan anak saudara sendiri. Pada waktu itu Nabi Zakaria dia berpegang ataupun dia menyambung syariat Nabi Musa alaihissalam.
yang mana kahwin dengan anak saudara hukumnya adalah haram. Jadi Nabi Zakaria ni bukan setakat beritahu raja ini haram, tetapi dia menggerakkan masyarakat menentang raja daripada berkahwin dengan anak saudara sendiri. Sebab apa? Sebab nahi mungkar ni maknanya bukan setakat beritahu, tetapi di sana mesti ada usaha, baik huk baik kruk, pastikan yang haram itu mesti berhenti. Itu dia panggil nahi mungkar, walaupun usaha itu bawa kepada pembunuhan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam selepas daripada dia berjaya mengalahkan Namrud dengan mukjizat daripada Allah, jadi selepas itu Allah perintah Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin. Jadi di Palestin pada waktu itu sudah ada satu kabilah ataupun satu bangsa yang mendiami Palestin yang namanya Kanaan. Jadi kabilah ataupun puak Kanaan ini antara bangsa yang paling awal mendiami Palestin sebelum ketibaan Nabi Ibrahim AS. Zaman tu tak ada istilah Arab lagi, sebab Arab waktu tu belum lahir. Sebab apa? Arab ni daripada keturunan Nabi Ismail dan isterinya daripada bangsa Kanaan. Mana Kanaan ni merupakan nenek moyang kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam ataupun anak cucu Nabi Ismail alaihi salam, sebab isteri Nabi Ismail daripada bangsa Kanaan. Makna bangsa Kanaan ni bangsa yang memerintah Palestin pada zaman itu. Jadi Palestin, Babylon adalah kerajaan Islam. Jadi Nabi Ibrahim AS diperintah membina Kaabah yang jauh daripada penduduk, yang tidak ada manusia yang duduk kat situ pada zaman itu. Tetapi Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim supaya membina Kaabah yang menjadi kiblat kepada umat Islam, yang mana Allah syariatkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk beribadat di Kaabah secara bertawaf. Jadi tawaf ni bukan syariat Nabi Muhammad saja. Dia sudah bermula sejak syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi maknanya Kaabah ni kalau kita ambil secara rasminya dirasmikan di zaman Nabi Ibrahim, kemudian diwarisi oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail pula nanti insya-Allah kita akan jumpa, dia berkahwin dengan perempuan yang musafir, yang mari daripada Palestin, yang berbangsa Kanaan. Jadi Nabi Ismail akhirnya melahirkan zuriat, dan zuriat itulah yang dikenali sebagai bangsa Arab. Adapun Yahudi, dia mari daripada adik Nabi Ismail, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq dia mendiami bumi Palestin sebab Nabi Ibrahim, isteri yang pertamanya Sarah, menetap di Palestin. Jadi daripada Sarah lahirnya Nabi Ishaq, daripada Hajar lahirnya Nabi Ismail. Jadi Ishaq ni duduk kat mana? Duduk di Palestin. Tapi orang Yahudi klaim Palestin bumi dia, itu salah. Sebab apa salah? Sebab sebenarnya Kanaan lebih awal mendiami bumi Palestin. Tapi kita tak kata Palestin ini bumi Arab. Kita sebutkan bahawa Baitul Maqdis adalah bumi kepada umat Islam. Siapa umat Islam? Umat Islam ni ialah orang-orang yang beriman dan mengamalkan Islam, mengamalkan, mempraktiskan iman mereka. Contohnya dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, itu iman. Dia praktiskan kepercayaan tadi dengan mendirikan solat. Maka orang yang mendirikan solat itu dinamakan Muslim. Siapa yang dinamakan Muslim dan siapakah yang menamakan Muslim? Muslim ini adalah satu gelaran yang Allah Ta'ala bagi. Ni bukan siapa-siapa bagi, bukan Nabi yang bagi, bukan orang kafir panggil kita Islam, tak. Yang menamakan kita Muslim, huwallazi sammakumul muslimin, kata Allah. Dialah Allah yang menamakan kamu Muslim. Bila? Sejak zaman dulu. Sejak daripada zaman Nabi Adam
yang taat kepada Allah sudah dikenali sebagai Muslim. Jadi Muslim ni sejak zaman dulu. Zaman Nabi Ibrahim orang panggil Muslim. Zaman Bani Israel orang panggil Muslim. Bani Israel yang beriman, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Yusuf, pengikut Nabi Ishaq, pengikut Nabi Zakaria, pengikut Nabi Isa, itu semua Muslim. Dan termasuk pengikut-pengikut di kalangan Rasul-Rasul Arab, seperti contoh pengikut Nabi Ismail, pengikut Nabi Saleh, itu Nabi-Nabi di kalangan Arab. Maka semua mereka dinamakan Muslim. Dan kita yang mengikut jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dikenali sebagai Muslim. Jadi Kaabah ini akhirnya dimuliakan sebab dia menjadi syariat kepada Nabi Ibrahim dan umat selepasnya. Maknanya umat yang mengikut syariat Nabi Ibrahim dan anak cucunya Nabi Ismail, Nabi Saleh dan sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memuliakan Kaabah. Jadi memuliakan Kaabah bukan bermula zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah bermula sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dihormati oleh semua sebab dia bapa kepada Rasul-Rasul, termasuk Yahudi menghormati Nabi Ibrahim sebab dia juga adalah nenek moyang kepada Bani Israel ataupun Yahudi, juga menjadi nenek moyang kepada Arab. Jadi maknanya Kaabah ni dimuliakan oleh semua. Jadi syariat tawaf ni bukan bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sudah bermula sejak daripada zaman Nabi Ibrahim, diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail dan juga anak cucu Nabi Ismail. Semua Arab menghormati dan bertawaf di Kaabah, sehingga syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kaabah ni satu benda yang menarik. Bila Nabi Ibrahim membina Kaabah, Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim angkat batu. Angkat batu unjuk kepada ayahnya Nabi Ibrahim meletakkan tapak-tapak asas. Selepas daripada tapak selesai dibangunkan, Allah perintah Nabi Ibrahim wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli fajjin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, seru orang ramai datang ke Kaabah. Seru orang ramai datang ke Kaabah untuk buat haji. Jadi syariat buat haji di Kaabah ni bukan syariat baru. Dia sudah dimulakan sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Cuma menariknya, waktu Allah perintah Nabi Ibrahim naik ke tempat tinggi, panggil orang ramai, pada waktu itu mana ada orang? Tak ada orang. Hanya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail dan Hajar. Tapi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, kamu panggil orang ramai datang buat haji di sini, yaitu karijalan, mereka akan datang berbondong-bondong dalam keadaan berjalan kaki. Ada yang menaiki unta dan ada yang menaiki pelbagai kenderaan yang datang fajjin amiq daripada semua tempat yang daripada seluruh pelosok dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menariknya dalam kisah ni ialah Allah perintah Nabi Ibrahim panggil orang ramai, tapi dari segi realitinya mana ada orang. Waktu Nabi Ibrahim seru, wahai orang ramai, mari buat haji, tak ada orang. Yang ada hanya 3 orang je. Logiknya macam mana orang ramai boleh dengar seruan Nabi Ibrahim? Tak ada. Dari segi logiknya. Tapi kita tengok macam mana dakwah Nabi Ibrahim, dia laksanakan perintah Allah. Allah perintah, kerja dia apa dia? Kerja Nabi Ibrahim panggil je. Tapi siapa yang akhirnya mendatangkan manusia, itu bukan kerja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya pencetus dan menjadi asbab kepada orang ramai datang ke Kaabah. Asbab maknanya sebab dalam bentuk menyeru, tetapi yang menyampaikan seruan itu bukan Nabi Ibrahim AS. Hari ini mutawifnya,
travel agentnya ajak orang ramai, kempen orang ramai untuk pergi ke Mekah, sama ada bertawaf untuk haji ataupun bertawaf untuk mengerjakan umrah. Jadi sebab itu Kaabah ni merupakan satu kiblat yang dimuliakan sejak turun temurun. Bayangkan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW waktu dilahirkan nak dibandingkan dengan zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ribuan tahun. Ribuan tahun, maknanya kalau kita ambil congok kasar tak kurang daripada 2 ataupun 3,000 tahun. Jadi maknanya logiknya Kaabah ni memang kena renovate, mesti akan retak, mesti akan runtuh dia kalau tak di renovate. Apatah lagi sebelum daripada itu berlaku banjir besar yang menenggelamkan Mekah. Maknanya banjir di Mekah ni bukan benda baru. Zaman Nabi sudah berlaku banjir. Waktu tu Nabi masih umur remaja ataupun umur muda, belum lagi mendapat wahyu sebagai rasul daripada Allah. Jadi pada waktu itu Kaabah kena banjir yang menyebabkan tapak Kaabah runtuh. Bila runtuh, maka pada zaman inilah masyarakat Mekah bergotong royong membina semula Kaabah. Jadi waktu bina Kaabah, masing-masing angkat batu, masing-masing letak simen. Nabi pun menceritakan bahawa baginda menolong bapa-bapa saudaranya menyusun batu, angkat batu untuk membina semula Kaabah. Tiba-tiba sampai giliran Hajarul Aswad. Hak bahagian batu tak apa, orang ni buat kat sini, orang ni buat kat sini, akhirnya siap Kaabah. Cuma satu masalah, kabilah banyak, tapi Hajarul Aswad ada satu. Siapa yang nak angkat Hajarul Aswad? Jadi masa ni dah mula bergaduh. Bani Hashim kata aku, Bani Abdul Talib kata aku, sebab dia ada banyak kabilah. Jadi semua kabilah ni dah bergaduh dah sampai nak bertikam untuk berebut kelebihan nak meletakkan Hajarul Aswad pada tempat asal dia. Pada tempat asal dia. Jadi pada waktu ini mereka dah mula bergaduh. Akhirnya ada beberapa cadangan untuk melantik seorang hakim yang akan menentukan bagaimana Hajarul Aswad nak diletakkan tempat asal. Jadi pada waktu itu ada cadangan menyatakan siapa-siapa yang masuk melalui pintu Masjidil Haram yang pertama, maka itulah orang yang akan jadi hakim. Jadi kita semua akan bersetuju untuk orang itu jadi hakim. Siapa yang akan masuk, wallahu alam, tak tahu. Jadi masa-masa tunggu, tiba-tiba yang masuk tu Nabi. Jadi waktu itu belum lagi jadi Nabi dan Rasul. Jadi mereka dah bersepakat, duduk bergaduh ni, akhirnya ramai bersetuju dengan cadangan untuk melantik seorang hakim yang akan menentukan bagaimana nak letakkan ataupun kabilah mana paling layak untuk letakkan balik Hajarul Aswad. Jadi mereka bersetuju untuk menerima keputusan daripada hakim. Siapa hakim? Orang yang pertama yang masuk. Siapa dia? Tak tahu, pakat tunggu. Jadi mereka tunggu, tengok yang masuk tu Nabi. Bila mereka tengok Nabi yang masuk, mereka sangat gembira. Kenapa? Sebab Nabi ni terkenal sebagai seorang yang adil, sebagai seorang yang baik, yang mereka gelar sebagai Al-Amin. Jadi mereka semua berlapang dada untuk melantik Nabi sebagai hakim menyelesaikan masalah pertelingkahan siapa paling layak untuk letakkan Hajarul Aswad. Jadi apa Nabi buat? Nabi minta kain. Nabi minta kain untuk diletakkan Hajarul Aswad atas kain. Jadi semua kabilah pegang bucu kain. Kalau ada 5 kabilah, 6 kabilah, masing-masing pegang satu bahagian. Jadi akhirnya masing-masing pegang, dan Nabi angkat Hajarul Aswad letak atas kain. Dan mereka masing-masing sama-sama angkat Hajarul Aswad, dan akhirnya Nabi ambil Hajarul Aswad tadi letak di tempat asal dia, di bucu Kaabah. Jadi keputusan itu dipersetujui
dan semua kabilah berpuas hati dengan keputusan Nabi SAW, sehingga Nabi dianggap sebagai orang yang berjaya mendamaikan kabilah-kabilah Arab yang hampir berperang disebabkan oleh siapa yang paling layak meletakkan Hajarul Aswad. Ini antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Nabi sebelum daripada kerasulan. Jadi dalam kisah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, banyak menceritakan bahawa sebenarnya tapak yang kedua yang dibina di zaman Nabi ni, dia lari daripada tempat asal dia. Dia lari sikit daripada tempat asal. Tapi Nabi SAW tak letakkan balik tapak tu di tempat asal dia. Tapi tak lari jauh lah, orang kata lari sikit je daripada tempat asal dia. Sebab apa? Nabi SAW kata, kalaulah tidak kerana umatku ni baru masuk Islam, nescaya aku telah alihkan Kaabah ke tempat asal dia. Cuba tengok Nabi kata kalaulah tidak umatku ni baru masuk Islam, nescaya aku telah alihkan Kaabah ke tempat asal dia. Jadi bukan kata lari siapa lari tapak, dia teralih sikit saja. Tapi Nabi SAW faham, umat baru masuk Islam, Kaabah ni benda sensitif. Jadi hatta Nabi pun tak alih Kaabah pada tempat asal dia, walaupun itu sepatut. Sebab apa? Ni orang panggil fiqh al-awlawiyat. Fiqh al-awlawiyat maknanya alih Kaabah ke tempat asal itu adalah satu benda yang benar. Itu orang kata benda yang betul. Tetapi benda yang betul boleh bawa kepada pertelingkahan dan bawa kepada pergaduhan, maka itu perlu dielakkan. Maka mengelakkan pergaduhan semata-mata untuk menegakkan mana yang benar, bukan melawan benda yang batil, maka benda itu tidak diutamakan. Kenapa? Sebab penyatuan itu adalah lebih utama berbanding bergaduh berkenaan dengan tapak asal Kaabah itu sendiri. Jadi ini antara benda yang disebut jelas dalam hadis Nabi berkaitan dengan kalaulah tidak umatku baru masuk Islam, nescaya aku telah alihkan Kaabah ke tempat asalnya. Jadi kalau kita tengok hari ini ada hijir itu boleh katakan sebahagian daripada tempat asal Kaabah yang teralih akibat banjir yang berlaku di zaman Nabi SAW. Antara pengajaran dan renungan penting daripada peristiwa ini, yang pertama, keagungan dan kemuliaan Kaabah sejak zaman berzaman ini dapat dipastikan dari usaha Sayyidina Ibrahim AS yang telah meletakkan batu asas pembinaannya. Kesemuanya ini dilakukan mengikut apa yang telah disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan rumah yang ulung dan pertama untuk menunaikan ibadat kepada Allah dan sebagai tempat keamanan dan kesejahteraan umat manusia keseluruhannya. Walaupun Kaabah itu agung dan mulia di sisi Allah, tetapi ini tidak bererti pula bahawa Kaabah ini boleh memberi sesuatu kesan dan pengaruh terhadap mereka yang melakukan tawaf di sekelilingnya, kerana Kaabah itu adalah batu yang tidak boleh memberi sebarang manfaat atau mudarat. Allah mengutuskan Nabi Ibrahim AS buat merubah berhala, kuil dan candi-candi, malah menyapu licin sebarang kesan penyembahan berhala. Ini semata-mata untuk membuktikan hikmat ilahi bahawa rumah ibadat Allah sahaja yang boleh tegak dan kekal, sedangkan yang lain yang membawa unsur-unsur mensyirikkan Tuhan sudah tidak harus wujud lagi. Beberapa masa lampau manusia telah menghabiskan masa hidupnya dengan menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri, maka kini sudah sampai masanya kepalsuan tadi dibenteras dan dihapuskan sama sekali dari muka bumi, serta digantikan tempatnya itu dengan satu lambang dan tema baru, iaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bila mana manusia masuk ke kawasan akan bersua dan berdiri untuk tunduk kepada Maha Pencipta alam sejagat.
Sekiranya mereka yang beriman dengan Tuhan yang Esa dan percayakan kepada agama yang diturunkan, memerlukan kepada ikatan yang menghubungkan dan mencantumkan mereka yang berselera tinggal di merata pelosok dunia, maka Kaabah tadi sudah sewajarnya mengambil tempat atau menjadi daya utama ke arah pencantuman ini. Di sinilah Kaabah melambangkan syiar perpaduan umat Islam dan tempat pancaran sinaran tauhid. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Inilah tujuan yang dapat dilihat oleh mereka yang mengerjakan tawaf di Baitullahil Haram setelah hati nuraninya dipancari dengan perasaan kehambaan kepada Tuhan demi melaksanakan suruhan-suruhan yang diwajibkan ke atas mereka. Jadi untuk maklumat kita, di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW, manusia sudah terseleweng. Antaranya ialah Kaabah diletakkan berhala-berhala, dan ramai di kalangan manusia pada zaman itu mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Ini waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ini yang berlaku di Kaabah. Jadi akhirnya Nabi SAW mensucikan semula Kaabah, memecahkan berhala-berhala yang dibina, dan akhirnya mengharamkan mereka-mereka yang bertawaf secara jahiliah dengan cara bertelanjang. Lalu akhirnya Kaabah ni dijadikan kiblat. Dia bukan dijadikan objek yang disembah. Sebab tu kita orang Islam, kita sembahyang menghadap kiblat. Kita bukan menyembah kiblat. Itu benda yang berbeza. Kita bukan menyembah kiblat, tetapi kita solat menghadap kiblat. Jadi sebab itu Sayyidina Umar kata apa? Waktu Sayyidina Umar mencium Hajarul Aswad, Sayyidina Umar kata, wahai batu, kalau tidak kerana aku tengok Nabi cium kamu, aku tak akan cium kamu sebab kamu batu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maknanya ibadat ni ta'abudi. Kita tak tahu apa sebab Nabi cium. Bila Nabi cium Hajarul Aswad, maka Sayyidina Umar kata, sebab aku tengok Nabi cium, maka aku cium. Tapi kalau tidak kerana Nabi cium, aku tak cium. Jadi sebab itu sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memuliakan Kaabah sebagai tempat suci umat Islam beribadat, tetapi dia bukan menjadi tempat yang disembah. Ini kita kena faham beza dia. Kita semayang, kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah. Tapi Allah memerintahkan kita bersembahyang menghadap ke Baitullahil Haram. Jadi sebab itu contoh katalah, kalau ada arkitek pergi angkat Kaabah letak tempat lain, kiblat kita berubah tak? Tak. Kita tak ikut batu tu, kita ikut arah tu. Itu beza dia. Kalau orang menghadap patung, di mana saja alih patung, dia akan ubah dia punya arah dia. Tapi kita tak. Kita solat menghadap ke arah kiblat, kita bukan menyembah kiblat. Dan itulah juga yang disebut dalam kitab ni, maknanya batu-batu itu sebenarnya tak ada makna, tetapi kita muliakan tempat itu atas dasar dia tempat suci yang Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Ibrahim sebagai tempat tawaf dan juga tempat untuk orang Islam beribadat. Yang kedua, sejauh manakah kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang membereskan kes-kes yang timbul dan menghapuskan persengketaan. Selalunya perselisihan yang berlaku di antara dua puak akan berakhir dengan pertumpahan darah. Keupayaan Nabi SAW mendamaikan puak-puak yang berselisih faham adalah satu anugerah ilahi kepada baginda sebagai seorang Nabi. Keupayaan ini bersumber dari kenabian, bukan dari kepimpinan, bukan dari kepintaran semula jadi.
Dari sini dapatlah kita faham bahawa faktor utama dalam pembentukan diri Nabi SAW ialah kerasulan dan kenabian, sementara anasir-anasir yang lain merupakan faktor tambahan sahaja. Jadi kalau bahasa mudah, kalau anak-anak sebut gini, Nabi ni kalau nak jadi orang yang tetap dihormati untuk tidak menjadi kontroversi boleh. Syaratnya jangan kata berhala haram, maka semua orang akan hormat Nabi. Mana kalau kita tengok dalam sejarah ni, waktu Nabi belum jadi Rasul, Nabi adalah seorang yang sangat dihormati. Orang tunduk kepada Nabi, orang dengar cakap Nabi, orang hormat Nabi, sampai tahap orang bergaduh pun boleh berdamai disebabkan keputusan Nabi. Itu kelebihan Allah beri kepada Nabi sebagai Rasul. Tetapi hak yang ikut Nabi, hak dengar cakap Nabi ni, hak dengar cakap Nabi ni, akhirnya mereka adalah orang yang utama menentang Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal orang-orang ni waktu bina Kaabah mereka sangat hormati Nabi, gelar sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dipercayai. Sebab apa? Pada waktu itu tak berlaku nahi mungkar. Jadi sebab tu kalau kita ustaz-ustaz, kalau kita bercakap benda yang yad'una ilal khair, orang akan suka. Kita dah siap benda yang baik, kita cerita orang yang orang dengar benda-benda kebaikan, orang suka. Tapi kalau kita kata ni haram, siap. Jadi Nabi waktu ni tak kata ni haram. Waktu tu belum turun syariat kerasulan. Jadi Nabi ni semua buat benda baik. Orang suka, amanah, jujur, berniaga, berjaya. Orang sangat hormat Nabi. Tapi bila orang start tak hormat Nabi, waktu Nabi kata berhala adalah sesat, ini baru orang start kata taballak, celaka kamu wahai Muhammad. Siapa orang pertama kata? Abu Lahab, hak saudara Nabi. Sejurus selepas dia puji Nabi. Nabi kata, Nabi panggil anak beranak. Nabi kata, kamu percaya tak kalau aku kata di sebelah wadi sana musuh sedang berkumpul untuk serang kamu? Kamu percaya tak kalau aku kata macam tu? Semua kata percaya. Kami percaya wahai Muhammad, kamu tak pernah bohong, kamu tak pernah tipu kami. Kami pun setuju untuk panggil kamu Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi Nabi kata, yang aku nak beritahu bukan itu. Yang aku nak beritahunya tentang Allah Tuhan yang telah aku terima wahyu, yang mana berhala-berhala ni semua sesat, berhala-berhala semua karuk. Bila Nabi kata macam tu, berubah 180 darjah. Kalau 360 darjah dia betul balik. Dia 180 darjah. Berubah 180 darjah. Abu Lahab yang tadinya puji Nabi, bila Nabi sebut je tentang berhala tu sesat, maka Abu Lahab kata, taballak ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, kamu kumpul kita nak beranak ni, nak beritahu yang tu ke? Maka celaka kamu kerana telah menghina nenek moyang kami. Tu hak pertama. Jadi maknanya hatta Nabi ni kalau nak banding dengan ulama, jauh hebat Nabi. Tapi Nabi ni hebat, orang yang dihormati, sangat disanjung. Waktu Nabi bersifat yad'una ilal khair, belum terima wahyu, orang sangat hormat. Tapi orang start mula hentam Nabi bila? Waktu Nabi mula melaksanakan nahi mungkar. Nahi mungkar ni orang tak suka. Tapi kalau amar ma'ruf, beritahu benda yang baik, lepas tu nak ikut, itu kamu punya pasal. Yang macam ni orang suka. Tapi kalau benda yang mungkar, kita beritahu ini salah, ini ramai orang tak suka. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Waktu ni kita cerita Nabi belum terima wahyu, Nabi belum melaksanakan nahi mungkar yang mencegah berhala, yang menyatakan berhala karuk. Jadi waktu ni semua orang sanjung, angkat, puji, dan juga orang memuliakan Nabi SAW. Dan poin yang terakhirnya ialah ketinggian dan kelebihan Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga mereka pada umumnya mempercayai dengan penuh segala percakapan serta menyanjung tinggi akhlak dan pekerti Nabi SAW, sehingga baginda digelar Al-Amin. Kalaulah segala apa yang telah disebutkan tadi, masih terdapat manusia-manusia Quraisy
dan orang Arab umumnya enggan beriman dengan Nabi Muhammad SAW, malah menentangnya pula, maka ini adalah membuktikan hasad, dengki dan kedegilan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah menentangnya pula, maka ini adalah membuktikan hasad, dengki dan kedegilan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang terhadap kebenaran. Sebenarnya kita sebut tadi maknanya bila mana Nabi diangkat menjadi Rasul yang puji, yang sanjung, yang hormat, habis akhirnya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat ni kita berhenti insya-Allah. Jadi kebetulan dah masuk waktu azan. Jadi kita sama-sama berhenti mendengar azan dan kita tutup majlis kita dengan membaca kafaratul majlis, dan insya-Allah bulan depan kita masuk kepada tajuk Nabi berkhulwah di Gua Hira insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.